Yang PKP ni kamu dah belajar independent study. Kamu dah belajar bab 3, bab 4 kan? Bab 4, bab 5 dan juga bab ni sekarang ni bab 6. Okey, bab 6 tajuk kita adalah ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, apa yang dimasukkan dengan ketaksamaan linear dalam pemboleh ubah? Okey, kalau kesamaan kan, maksudnya kalau sama, kalau sama maksudnya simbol dia adalah sama dengan. Okey, kalau ketaksamaan, ni ketaksamaan, simbol dia mestilah either boleh jadi lebih besar, lebih kecil, lebih besar dan sama dengan, dan juga lebih kecil dan sama dengan. Itu yang dimaksudkan dengan ketaksamaan. Okey, apa pula maksud yang dimaksudkan dengan linear? Dengan linear maksudnya graf linear lah yang kamu belajar daripada tingkatan berapa? Graf linear ni maksudnya graf straight. Straight line kan, ada Y, ada X. So graf dia mestilah straight line macam ni. So kalau graf yang macam ni kita tak panggil linear, yang ni kita panggil kuadratik. So kalau linear maksudnya graf yang macam ni. Okey. Dalam dua pemboleh ubah, apa yang dimaksudkan dengan dua pemboleh ubah ni? Dua pemboleh ubah maksudnya adalah dia akan ada dua benda yang kita tak tahu atau dua benda yang kita wakilkan sebagai X dan Y. Ataupun tak nak guna X dan Y, kita boleh juga guna A dan B. So maksudnya kalau ketaksamaan adalah yang akan ada benda ni kan, ada simbol yang macam ni, dan linear tadi cikgu kata graf yang straight line. Dan dalam dua pemboleh ubah akan ada benda unknown, benda yang kita tak tahu, kita wakilkan dalam dua simbol iaitu X dan Y ataupun any huruf lah. Tak kisah, asalkan dia ada dua pemboleh ubah. Okey. Sebenarnya ketaksamaan linear ni dalam dua pemboleh ubah kamu boleh jumpa dekat mana? Dekat mana dalam kehidupan seharian kita? Sebab setiap yang kamu belajar, setiap apa yang kamu belajar dekat apa yang kamu belajar dalam matematik ni mesti ada kaitan dalam kehidupan seharian kita. Apa-apa pun, jangan kata kita belajar ni memanglah matematik ini sesuatu yang abstrak, sesuatu yang kita tak nampak. Tapi sebenarnya apa yang kita belajar ni sebenarnya sudah diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita dan dijadikan sebagai teori. Dan matematik kan lebih kepada teori. So sekarang ni bab 4 ni bab 6 ni, ketaksamaan linear ni, dia lebih kepada dalam contohnya kamu boleh jumpa dalam perniagaan. So bab 6 ni sekadar asas je, basic je. Basic dalam contoh dalam bidang basic saja, kamu belajar asas sahaja dalam bidang pengaturan linear. Pengatur caraan linear ni, caraan linear kamu boleh jumpa dalam bab perniagaan ni lah. Akan jumpa dalam bab perniagaan ni. Macam mana? Maksudnya kat perniagaan ni akan ada kamu boleh daripada bab 6 ni, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, sekadar asas sahaja dalam bab pengatur dalam kita belajar pengatur caraan linear dalam bab perniagaan. So kegunaan dia adalah untuk mengetahui lebih kurang untuk mengetahui kos maksimum sesuatu perniagaan kita tu lah, kos maksimum dan juga kos minimum lah. Berjaya ke tak macam tu. Okey, faham semua? Okey, bila cikgu faham je, bila kita belajar mestilah kita nak tahu apa je kaitan dengan kehidupan kita kan. So kalau sesuatu yang kamu dah belajar, jangan kata kamu rugi, yang ni belajar tapi tak masuk exam pun. Jangan kata macam tu. Betulkan niat kamu macam mana, kenapa kamu nak
niat kamu nak belajar kerana Allah kan, untuk menuntut ilmu. Jadi apa-apa pun yang kamu belajar tidak akan ada sia-sia. Tak ada sia-sia pun kamu belajar benda ni. Jadi apa pun yang kamu belajar, niatkanlah untuk menuntut ilmu. Jadi insya-Allah apa yang kamu dah belajar tu akan kamu ingatlah sampai bila-bila. So bila kamu dah pergi, contoh kamu nak bekerja dalam bisnes kan. So lepas SPM ni tiba-tiba kamu nak masuk degree dalam bidang business. So kamu akan guna matematik juga. So apa-apa kalau pergi degree, kamu pergi biologi ke, engineer ke, akan menggunakan semuanya, akan menggunakan matematik juga. Apa-apa yang kamu belajar tu semua tak sia-sia. Semua tu. Okey, cikgu nak tunjuk macam mana penggunaan ketaksamaan linear ni dalam kehidupan seharian kita. Contoh kamu nak pergi ke kedai buku. Okey, ke kedai buku ni kamu nak pergilah cari buku teks. Tak ada buku teks kan. Lepas tu tertinggal lah buku teks tu, apa semua. Tak ada buku teks. So, kamu nak pergilah beli buku teks dan juga buku latihan. So, buku teks ni kamu ada... buku teks ni mesti dah dalam RM15 kan. So, mungkin dalam RM14 kot. Yang ni dalam harga RM9. Buku latihan RM9. Tapi duit kamu tu ada RM100 je dalam poket. So macam mana kita nak tulis dalam bentuk ketaksamaan linear ni? Maksudnya kamu nak beli berapa biji buku teks dan berapa biji buku latihan, tapi duit kamu hanya ada RM100 sahaja. So kita nak tulis dia macam ni. Cara nak tulis dia, buku teks kan, buku teks, buku latihan, duit poket. Okey, buku teks kamu harga dia tadi RM14. Okey, buku latihan tadi harga dia RM9. Duit poket kamu ada RM100. Okey, buku teks dan buku latihan adalah dua benda yang berbeza. Jadi kita wakilkan dia sebagai X. Satu pun boleh ubah X dan juga satu pun boleh ubah Y. Okey, kenapa kita mewakilkan X dan juga Y? Sebab mungkin yang buku yang kita beli, kamu kan bukan nak beli buku teks matematik saja. Mestilah kamu nak beli buku teks maksudnya buku teks sains, fizik, semua itulah, dan juga buku latihan yang berbeza kan. So kita wakilkanlah dengan harga yang sama berapa buku teks yang kamu boleh beli dengan harga RM14 dan juga berapa buku latihan yang kamu boleh beli dengan harga RM9, dan duit poket kamu maksimum kamu hanya adalah RM100 sahaja. Jadi kita tambah sini. Kamu ada duit poket adalah RM100. Jadi simbol yang macam mana kamu perlu buat untuk dapat maksimum dia adalah RM100. So lebih kecil dan sama dengan lah. Maksud lebih kecil dan sama dengan ni, contohnya kalau kamu beli buku teks dan juga buku latihan, tiba-tiba dapat RM100.5. So tak boleh lah sebab duit poket kamu ada RM100 saja. So sebab itulah kita guna simbol lebih kecil dan sama dengan. So bila kamu beli buku teks dan juga buku latihan, mungkin kita akan dapat RM98 ke, so RM88 ke, macam tu. Sebab dia tak boleh lebih daripada RM100 sebab duit kamu hanya adalah RM100 sahaja. Okey, contoh kalau cikgu kata tadi kan, ni adalah asas, sebagai bab ini sebagai asas sahaja dalam pengatur caraan linear. So macam mana orang yang berniaga menggunakan tajuknya, menggunakan ketaksamaan linear ni. So contohnya lah ada orang jual tu contohnya jual apple lah. Jual apple, lepas tu jual pisang. Apple dengan pisang. So dia bajet peniaga tu, keuntungan dia mestilah lebih daripada, mestilah dia nak lebih dalam RM200 ke kan. Lebih, keuntungan dia nak lebih RM200. Okey, so satu biji apple ni RM2, contoh RM2. So pisang ni RM1 kan.
RM1. So X ni mewakili berapa biji apple, dan pisang ni mewakili berapa biji yang dah terjual, berapa biji pisang yang dah terjual. Tambah. So yang ni maksimum dia, maksudnya bukan maksimum, maksudnya cikgu nak kali ni orang berniaga tu mestilah keuntungan dia nak dapat mesti lebih besar daripada RM200 lah. So dia nak kira berapa biji yang dia dah boleh jual dengan harga RM2, dengan berapa biji pisang yang dah terjual dengan harga RM1, dan mendapat keuntungan dia RM200 ke atas. So nanti kamu akan kira lah, nanti inilah penggunaan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah ni. Maksudnya kamu ada dua benda lah, dua pemboleh ubah, maksudnya kamu ada dua different things, benda yang berbeza, pisang dengan apple. So sebab itulah dia ada dua pemboleh ubah, dan ketaksamaan ni lah ketaksamaan dia. So sebab apa dia ada linear? Biasanya kan persamaan linear adalah Y sama dengan MX tambah C. So ni persamaan linear. So persamaan linear kan ada dua pemboleh ubah juga. Sebab itulah kita panggil persamaan linear. Okey, senang je tajuk ini, simple. Okey semua. Tadi cikgu dah juga tunjuk macam mana kita nak mewakilkan situasi dalam bentuk ketaksamaan linear. So yang ni pun sama, akan ada satu soalan yang situasi dia bagi dan kamu kena wakilkan situasi yang diberi dengan ketaksamaan linear. Okey. Mesti setiap apa yang ada tu mesti ada dua benda yang berbeza. Maksudnya kalau ada dua benda berbeza, kita kena wakilkan dia dengan X dan juga Y. Dua pemboleh ubah lah, tak kisah A ke B ke, asalkan dia ada dua pemboleh ubah. So kita ada dua pemboleh ubah ni lah. Maksudnya kat sini contoh Puan Linda ni kan, dia nak beli ikan tenggiri dan juga udang. Dia nak beli ikan tenggiri dan juga udang untuk buat perayaan hari raya Cina kan. So dia ikan tenggiri 1 kilo RM25, dan udang 1 kilo RM45. Dan Puan Linda ni nak belanjakan RM250 sahaja untuk beli ikan tenggiri dan juga udang. So berapa kilo? So ikan tenggiri ni kita wakilkan dengan X, dan udang kita wakilkan dengan Y. Mestilah tambah dua ni, dan pembelanjaan yang dia nak mestilah melebihi, mestilah paling minimum, paling maksimum 250. Maksudnya dia tak boleh lebih 250 ni lah, sebab Puan Linda ni nak belanjakan sekadar 250 saja. So cikgu dah kata tadi, so kalau lebih 250 tak boleh, sebab tu dah dia kena lebih kecil dan sama dengan. So berapa banyak kilo yang dia beli untuk ikan tenggiri, dan juga berapa kilo untuk dia beli udang. Pemboleh ubah ni lah yang ni akan berubah sebab berapa kilo. Yang ni lah kita panggil pemboleh ubah, sebab dia boleh berubah mengikut keadaan berapa kilo yang dia nak beli. X dan Y ni mewakili kilo, berapa kilo yang dia nak beli, dan dia mestilah lebih dan harga semua ikan dan udang yang dia beli ni mesti tak lebih daripada 250. Sebab tu kita guna simbol lebih kecil dan sama dengan. Okey, seterusnya Puan Yati ni. Okey, contoh yang kedua. Puan Yati ni dia jual nasi lemak telur dan juga nasi lemak ayam. Okey, apa yang cikgu kata ada dua pemboleh ubah, dua variable, maksudnya kita ada benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza kita gantikan dia dengan X dan Y kan. So nasi lemak telur, satu nasi lemak telur harganya RM1.50. Dan satu nasi lemak ayam harga dia adalah RM3.50. Dan dia kata jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi RM120. Perlu melebihi RM120. Okey, kita wakilkan nasi lemak telur dengan X, dan nasi lemak ayam kita wakilkan dengan Y. So tambah. So berapa, maksudnya kat sini berapa Puan Yati ni untuk menjual berapa bungkus nasi lemak telur dan berapa bungkus nasi lemak ayam supaya jualan dia tu melebihi RM120. So sebab itulah kita buat lebih besar dan sama dengan melebihi. So mungkin dia akan dapat jualan dia RM120 ataupun selebihnya.
ataupun RM120 ataupun selebihnya lah. Jadi kat sini cikgu kata X ni maksudnya berapa nasi lemak telur yang Puan Yati akan jual, dan berapa bungkus nasi lemak ayam yang Puan Yati akan jual, supaya jualan dia melebihi RM120, supaya dia dapat keuntungan minimum tu berapa. Ni adalah kegunaan pasal situasi lah untuk kita wakilkan dalam persamaan linear ni. Sebab cikgu cakap tadi, kalau dalam perniagaan kita nak tahu maksimum dan minimum keuntungan tu lah dalam perniagaan kita. So macam ni. Poin yang penting untuk kita mewakilkan situasi dalam satu ketaksamaan linear. Kalau lebih besar, simbol dia macam mana? Kalau dia kata X dan Y, contohnya kan jumlah A dan jumlah X dan jumlah Y lebih besar daripada RM90. Macam tu lah. Kalau lebih besar maksudnya macam ni. Simbol dia X tambah Y lebih besar, mesti ada value kat sini. So contoh lebih besar daripada 2 ke. Okey. Kalau kurang daripada, dikata kurang daripada jumlah jumlah X dan Y kurang daripada satu nilai. Kalau kurang daripada maksudnya macam ni. Contoh jumlah X dan Y kurang daripada 2. Contoh. Kalau tidak kurang daripada, maksudnya simbol dia akan jadi macam ni, tidak kurang. Contohnya jumlah X dan Y tidak kurang daripada 10. Maksudnya tidak kurang daripada jumlah X dan Y tidak kurang daripada 10 lah. Dia tidak kurang daripada 10. Dia tak boleh jadi 9 lah maksudnya. Faham tak? Okey, tidak lebih daripada, dia akan jadi macam ni. Jumlah X dan Y tidak lebih daripada 10. Tidak lebih daripada 10. Maksudnya dia tidak boleh jadi 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Okey. Kalau sekurang-kurangnya, contoh lagi. Contoh, Ali dan Abu belanja sekurang-kurangnya RM100. Maksudnya sekurang-kurangnya RM100 dia boleh belanja. Maksudnya Ali dan Abu, kita jadikan X, Ali tambah dengan Abu, Y, sekurang-kurangnya RM100. Maksudnya sekurang dia boleh belanja RM100. So kalau dia belanja RM100.5 pun boleh juga. Okey, kalau selebihnya, okey, contoh Ali dan Abu berbelanja selebihnya RM100. Maksudnya dia terbaliklah kat sini. Selebihnya menggunakan lebih kecil dan sama dengan Ali dan Abu berbelanja selebihnya RM100. Okey, jumlah maksimum X dan Y ialah 50. Contoh, jumlah maksimum X dan Y ialah 50. Kalau jumlah maksimum X dan Y ialah 50. So simbol dia macam ni juga, lebih kecil dan sama dengan X tambah Y 50. Okey, jumlah minimum maksudnya lebih kecil dan sama dengan jumlah minimum X dan Y ialah 50. Jumlah minimum. So betul lah jumlah minimum dia 50. Jadi 51 pun boleh juga. So kalau X tambah Y, jumlah maksimum dia jumlah maksimum dia hanya 50. Jadinya kalau 49 pun boleh. 49, 48, 47, 46 semua tu.
Okey, semua. Yang ni apa beza? Cikgu nak bezakan 4 graf ni. Okey, yang ni garis lurus positif. Dia punya kecurunan dia adalah positif, Y sama dengan MX campur C. So yang ni garis lurus, graf garis lurus, dia punya kecurunan dia negatif. So dia graf yang macam ni. So kalau yang ni maksudnya kalau garis lurus yang melintasi Y, ni bahagian Y kan, dia melintasi Y, kan Y yang macam ni. So bila dia melintasi Y, maksudnya dia lalu Y tu, maksudnya Y sama dengan K. K tu sebarang number lah. Maksudnya kalau kat sini contoh kalau 3, so K dia sama dengan 3. Faham tak? So cikgu buat general dia sebagai K. Yang ni K. So kalau yang ni, kalau dia melintasi K, so maksudnya semua nilai maksudnya kalau dia melintasi X, so semua nilai yang merangkumi nilai X. So X sama dengan K. Okey. Seterusnya contoh kat sini. Okey. Kalau yang ni mewakili, yang ni graf yang kita dah lukis untuk mewakili persamaan linear kan, persamaan linear. So kalau ketaksamaan linear macam mana? Ketaksamaan linear contoh Y lebih kecil dan sama dengan MX campur C. So kalau lebih kecil dan sama dengan MX campur C, maksudnya graf tu mestilah lebih kecil kan. Lebih kecil ni graf asal. So kalau lebih kecil mestilah bahagian bawah. So ni bahagian bawah dia. Lagi lebih kecil. So kalau lebih besar, Y lebih besar dan sama dengan MX campur C. So kalau lebih besar maksudnya dia di ruang atas ini. Okey. So sama juga dengan yang ni. Kalau Y lebih kecil dan sama dengan negatif MX campur C. Tengok dia punya garis lurus dia macam ni kan. Garis persamaan dia yang asal dia negatif macam ni. So kalau lebih kecil dan sama dengan, maksudnya dia di bahagian bawah, ruang bawah. So kalau sama juga dengan lebih besar dan sama dengan, Y lebih besar dan sama dengan MX campur C, so dia adalah di ruang atas. Okey, yang ni pun sama. Kalau Y lebih kecil dan sama dengan K kan, ni adalah garis lurus yang asal. So kalau lebih kecil dan sama dengan K, mestilah dia di bawah kan, bawah. So semua ni sekali bahagian bawah. Okey, kalau Y lebih besar dan sama dengan K, so dia bahagian atas. Okey, yang ni pun sama. Kalau X lebih besar dan sama dengan K, okey, yang ni graf asal dia lebih besar. So dia mestilah semua benda, semua nilai yang berada kat sini. Ni. Kalau lebih kecil, maksudnya dia lebih kecil kan. Ni graf asal ni. Tengok line asal ni macam ni. Kalau lebih kecil, so dia bahagian kiri. Okey. Okey. Yang ni macam mana dia dah bagi satu ni, soalan ni dia suruh kita lukis graf dan kita kena tentukan titik ni berada di tempat mana. Di ruang atas ke, di ruang bawah ke, di ruang tepi ke, macam mana. So macam mana kita nak buat titik, kita nak grafkan persamaan linear. So pertama sekali kita buatlah kotak dulu, X, Y kan. So buatlah contoh negatif 1, X negatif 1, 0, 1, 2. So negatif X ataupun 5 lah, cikgu ambil 5 senang kat sini. Maksimum dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, negatif 1 ganti negatif 1 dalam persamaan ni. Y sama dengan negatif 2, negatif 1 tambah 6 akan dapat berapa? 2 campur 6 dapat 8. So kalau Y sama dengan negatif 2, 0 campur 6 akan dapat 6. So Y sama dengan negatif 2, 1 campur 6, 4. So Y sama dengan negatif 2, 5 campur 6. Okey, grafkan dia.
Contoh ni 8, negatif 1 8 kan. Negatif 1 8. Maksudnya negatif 1 8 sini, ni negatif 1 sini. Okey, duduk sini. Titik negatif 1 8, maksudnya titik dia duduk kat sini lah kan. Okey, 5 4. Contoh 5 kat sini, 5 negatif 4 kat sini. 5 negatif 4 sini. 0 6 0 6 sini. Sini macam ni lah graf dia. Lepas tu kalau 1 4. Okey, maksudnya graf dia lebih kurang macam ni kan. Yang lebih kurang macam ni. Okey. Okey, lebih kurang macam ni kan. Negatif 1 sebab negatif 1 dengan 5. So negatif X paling kurang dia negatif 1 dan sampai 5. So kat sini negatif 4. Lebih kurang macam ni. Okey. So soalan ni dia nak point ni yang dibagi point dekat mana? Dia satisfy tak dia punya equation ni? Yang ni ataupun yang ni? Okey. Contoh point ni 1 negatif 2. Okey, nah 1 negatif 2 kat mana? 1 negatif 2. 1 negatif 2 kat bawah ni. So kalau dia point ni kalau duduk bahagian bawah, so dia mestilah y lebih kecil negatif 2x tambah 6. Okey. Seterusnya kalau seterusnya 4 dengan negatif 2. 4 kat sini kan. Negatif 2. Negatif 2. So dia duduk atas ni, lebih kurang duduk atas ni. Kalau dia duduk atas ni, maksudnya duduk atas line garisan ni, garis persamaan linear ni, maksudnya dia y sama dengan negatif 2x tambah 6. Untuk point 4 negatif 2. Yang ni untuk point 1 negatif 2. Okey, kalau 0 1 0 lepas tu 1. So dia point ni. So kalau point 0 1 dia ikut yang mana 01 dia di bawah. So dia mesti yang ni. Y lebih kecil negatif 2x tambah 6. So yang ni 2 6. 2 mesti di sini. 6 kan. Duduk atas ni. So kalau duduk atas maksudnya dia bahagian atas kan. Ruang atas. Ruang atas maksudnya dia mewakili Y 2 6. 2 6 mewakili graf yang atas lebih besar negatif 2x tambah 6. Okey. Okey, yang ni diberi yang ni dia suruh lukis graf. Tapi lepas tu kalau ada soalan dia kata tanpa melukis graf, tentukan sama ada point ni memenuhi setiap ketaksamaan ini. Memenuhi tak persamaan ni? So, pertama sekali kita kena buat, macam mana nak buat ni? So, kita buatlah jadual. Contoh Y kita buat point 1 negatif 2 dulu. 1 negatif 2. So, Y kita, ini nilai Y kita dan X kita kat sini. Y kita negatif 2. X, macam mana nak dapat X, nilai X? Negatif 2. Negatif 2. Gantikan sama dengan negatif 2. X tambah 6. So, negatif 2. Bila Y negatif 2, nilai X kita berapa? Maksudnya macam tu. Jadi 2x tambah 6 negatif 8x negatif 8x 8 sama dengan negatif 2x. Jadi x kita adalah 4. Jadi negatif 2 dengan 4 maksudnya negatif 2 lebih kecil daripada negatif 4 kan. Maksudnya negatif 2 lebih kecil daripada
negatif 2 mestilah lebih kecil daripada 4. Negatif 2 lebih kecil daripada 4. So yang ni mesti, maksudnya Y lebih kecil daripada X, nilai X. So dia memenuhi untuk yang ni, untuk persamaan, ketaksamaan ni, Y negatif 2X tambah 6. So yang untuk poin 1 negatif 2 memenuhi ketaksamaan lebih kecil pada negatif 2X tambah 6. So sama juga dengan yang tadi. Tadi kita dah tulis lukis graf. Tapi yang ni tanpa melukis graf, macam mana kita nak tentukan poin ni, setiap titik-titik yang diberi memenuhi syarat-syarat ketaksamaan ini. Okey, cikgu ambil yang 26 pula kan. 26 maksudnya kita buat graf, kita buat table Y, nilai Y dan X. Kita ambil 26. Okey, bila Y sama dengan 6, okey, kita ambil balik equation asal, negatif 2X tambah 6. Okey, bila Y sama dengan 6, kita ganti 6. Mestilah bila dah tahu Y sama dengan 6, so nilai X ni berapa kan? Tambah 6. Okey, 6 tolak 6. 6 tolak 6 kan, 6 tolak 6 kosong, tolak 2X. So X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Jadi maksudnya Y, nilai Y 6. So X kosong. Jadi 6 mestilah lebih besar daripada kosong. Jadi maksudnya Y lebih besar daripada kosong. Maksudnya kosong ni X lah, Y lebih besar daripada X. So dia memenuhi ketaksamaan ini. Terus ambil, dia memenuhi Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. Maksudnya poin ini memenuhi ketaksamaan ini, Y lebih besar dan negatif 2X tambah 6. Sebab kat sini 6 kan, lepas tu kita gantilah 6 dekat sini. Dan so dapat X dia sama dengan kosong. Lepas tengok bila kita dah dapat X sama dengan kosong, tengok 6 ni lebih besar, nilai Y lebih besar daripada nilai X. 6 lebih besar daripada kosong. Jadi sebab itulah dia memenuhi ketaksamaan Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 6. So yang ni untuk poin 1 negatif 2, cikgu terangkan balik. Untuk poin 1 negatif 2, bila Y nilai Y ialah negatif 2, so kita masukkan negatif 2 dekat persamaan asal ni. Jadi masuk-masuk dapatlah nilai dia X sama dengan 4. So nilai Y negatif 2 ni lebih kecil ke lebih besar daripada 4? Maksudnya dia negatif 2 mestilah lebih kecil daripada 4. Maksudnya nilai Y lebih kecil daripada nilai X. So sebab itulah dia memenuhi ketaksamaan Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 6. Okey. Dia sama juga dengan tadi, tapi tadi kita menggunakan graf. Tapi yang ni kita menggunakan tanpa menggunakan graf. So cara tanpa menggunakan graf, kamu kena buat macam ni. Okey, seterusnya kita teruskan dengan untuk menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okey, tengok yang ni. Yang ni lebih kecil dan sama dengan kan. Kalau lebih kecil ada sama dengan, maksudnya ni adalah garis lurus linear lah, garis linear. Y lebih kecil dan X tambah 3. So yang garis putus-putus ni maksudnya dia simbol yang tak ada sama dengan kat sini. So X ni maksudnya kita kalau garis lurus kita kena letak sama dengan. Kalau simbol ketaksamaan tu yang kita lorek. Okey, yang ni sama dengan 2. So macam mana nak lorek ni? Yang ni adalah garis lurus Y sama dengan X tambah 3. Kalau lebih kecil dan sama dengan, maksudnya dia bahagian bawah. So dia bahagian bawah. Okay, semualah bahagian bawah. Okey, kalau X lebih kecil daripada lebih kecil dengan 2, maksudnya kat sini, kat line graf ni lebih kecil, maksudnya dia, kalau yang ni kan, kalau lebih kecil dia bahagian kiri ke bahagian kanan? So kalau lebih kecil maksudnya dia semua bahagian kiri ni. So okey. Jadi dekat sini kamu kena padam semua yang maksudnya yang bersilang ialah yang berwarna purple dan juga hijau. Kita nak yang warna purple dan hijau yang bersilang, yang ada dua benda ni. Jadi yang tak ada, yang ni kita buang.
So ini adalah melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan, dua ketaksamaan ini. So kat bahagian dia adalah kat bahagian sini sahaja. Sebab itulah ni bahagian dia, ni bahagian yang penting. Yang ada dua color, yang bertindan antara yang berlorek yang ni dan juga yang ni. So yang tu adalah dapat memuaskan ketaksamaan yang diberi. Okey, kalau yang ni pula, okey, tengok yang ni silah garis lurus yang ni, yang tak ada putus-putus. So yang ni y sama dengan negatif x. Negatif x. So yang ni y sama dengan 3 sebab dia melalui 3 ni. Yang ni kalau y sama dengan yang ni y sama dengan 0, maksudnya kat sini lah y sama dengan 0. Ni y sama dengan 0. Jadi y sama dengan negatif lebih besar dan kecil dari negatif 3, maksudnya garisan lurus yang ni yang tak putus-putus ni dia lebih besar, maksudnya dia bahagian atas. Okey, buat semua bahagian atas macam ni. Okey, kalau yang ni y lebih kecil daripada 3, yang ni yang garis lurus yang ni y sama dengan 3. Kalau lebih kecil maksudnya dia bahagian bawah. Yang bahagian bawah. Semua bahagian bawah yang terlibat. Okey, so kalau y lebih besar dan sama dengan 0, maksudnya dia garisan y sama dengan 0 ni, maksudnya dia lebih besar, so dia semua bahagian atas ni. Semua bahagian atas. Jadi kita ambil ni daripada sini. So macam mana kita nak cari yang last ni? Akhir ni, jadi tengok ketiga-tiga color yang ada, warna hijau, purple dan juga warna kuning. Kat mana? Kat bahagian mana? Kat bahagian sini je kan? So kita buang yang ni. Yang ada 3 color. Kat sini ada 3 color tak? Kat sini. Sini ada 2 color sahaja. So kita padam. Ni pun padam. So yang ada 3 colornya kat sini sahaja, kat bahagian situ. So ni dah cara untuk melorek ya. Kita lorek kat bahagian yang paling penting, yang bahagian ada 3 color ni. Ada hijau, orange dan juga purple. So sini sahaja jawapan akhir.